Baik, sekali lagi ya, siaran saya terputus tadi. Saya tidak tahu mengapa. Adakah ianya teknikal atau sengaja diganggu? Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, tajuk live hari ini adalah berhenti kambing hitamkan, ya. Hadi Awang, pimpin melalui teladan sementara masih boleh. Jadi apa maksud saya? Ya, jika siaran terputus atas apa jua sebab, jadi pastikan anda kembali bersama saya, kerana saya rasa mesej ini adalah penting untuk saya sampaikan kepada semua Melayu Islam maupun bukan Islam, ya, kerana ini adalah demi masa depan negara. Jadi, saudara-saudari, negara kita memang dibelengui isu-isu perkauman sejak sebelum merdeka lagi, ya, pada masa berlaku Malayan Union yang menjadi benih percambahan UMNO. Okey, memang ada penentangan besar-besaran puak-puak Melayu Islam, khususnya pendekar-pendekar pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam, ya, dan golongan bangsawan yang telah bersatu di Istana Johor akhirnya dan telah memeterai serta meluluskan piagam yang menjurus kepada penubuhan UMNO dan yang seterusnya menjadi parti politik. Jadi tercetusnya penubuhan UMNO, penglibatan UMNO dalam politik adalah demi memelihara kepentingan Raja-Raja Melayu, kemuliaan institusi diraja, dan juga untuk mempertahankan agama, bangsa, negara, kedaulatan negara. Disebabkan Malayan Union pada ketika itu, British ingin memberi segala apa hak sama kepada semua bangsa, ya, yang sebenarnya mendapat penentangan daripada orang Melayu. Jadi dari satu sudut memang tanah ini asalnya tanah Melayu dan secara rasmi ini sememangnya tanah Melayu. Ya, saya tidak suka, tidak kira anda bangsa apa, saya tidak suka memulakan mana-mana hujah atau mereka yang memulakan hujah dengan tidak berpaut kepada realiti. Biar realiti itu pahit, biar realiti itu manis, mereka suka tak suka, tetapi selalunya anda akan berjaya apabila anda memulakan perjuangan atas landasan kebenaran. Terima, hakikatnya this is secara rasmi masih lagi tanah Melayu. Walaupun semua bangsa ada hak untuk duduk di negara ini dan dipelihara di bawah perlembagaan persekutuan. Jadi perkauman ni dah dari dulu lagi wujud, ya. Dah dulu lagi wujud, kemudian setelah merdeka masih lagi berlaku isu-isu yang telah cuba dijurang, ya, pemisahan antara kaum ni telah cuba dikurangkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu seperti Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Hussein On dan sebagainya. Khususnya Tengku Abdul Rahman yang telah memberitahu bahawa beliau ingin melihat, ya, Allahyarham Tengku Abdul Rahman memberitahu bahawa beliau ingin melihat, ya, supaya kaum-kaum yang lain yang ada di negara ini tidak di identify, ya, awak jangan hanya mengecap satu kaum dengan satu jurusan ekonomi. Contohnya kalau anda lihat Melayu is paddy farmer, Melayu is nelayan, dan kalau anda lihat Cina is penyaga, Cina is macam ni, macam tu. Dia tak suka, dia nak perkongsian ilmu, dia nak asimilasi dari sudut sosioekonomi. Jadi dia nak lihat orang Melayu juga menceburi bidang-bidang lain yang tidak harus berlaku monopoli kaum, dan begitu juga dia nak lihat orang Cina juga menceburi bidang-bidang lain. Hanya dengan asimilasi sedemikian akan berlaku nation building dengan cara yang sihat di mana semua kaum mendapat manfaat, dan akhirnya jurang pemisahan dari sudut sosioekonomi Cina, Melayu dan India akan semakin kecil. Jadi Tengku melihatnya sebagai satu langkah ke hadapan untuk memajukan semua kaum dan untuk sekaligus mengurangkan jurang perkauman.
Ya, dan usaha-usaha sedemikian telah diteruskan oleh Tun Abdul Razak dan pemimpin-pemimpin lain, ya, untuk mengurangkan jurang perkauman dengan pelbagai cara. Antaranya contohnya bila kita lihat Tun Abdul Razak dan sebagainya, mereka menekankan dari sudut dasar ekonomi baru dan sebagainya lah. Okey. Satu perkara penting, elemen penting dalam nation building adalah kerelaan semua kaum untuk akur dengan situasi sosiopolitik semasa, sosioekonomi semasa. Ya. Jadi untuk sekian lama selepas merdeka, orang Melayu dia duduk di tangga yang lebih bawah dari sudut sosioekonomi. Ya. Dan untuk itu perlu dikurangkan jurang perbezaan sosioekonomi antara Melayu, Cina dan India. Jadi semestinya perlu ada campur tangan dan bantuan kerajaan. Ya, kita tidak boleh membiarkan Malaysia terletak dalam pasaran terbuka, mengamalkan perniagaan yang 100% terbuka. Ya, itu tidak boleh. Tetapi dari dulu lagi ada penentangan secara halus oleh pelbagai kaum. Contohnya, mengapa bantuan diberi kepada orang Melayu, mengapa ini, mengapa itu. Ya, walaupun saya mengaku pada dekad-dekad yang sebelum ini oleh UMNO, implementasi dasar ekonomi baru ni tidak begitu baik. Ya, seharusnya bantuan diberikan dan beransur-ansur bantuan dikurangkan supaya memajukan orang Melayu Islam dan sebagainya. Tetapi bantuan tetap perlu sehingga jurang pemisahan, perbezaan antara kaum dikurangkan atau dihapuskan sama sekali. Jadi ini bukan tidak difahami, tetapi saya nampak seolah-olah mereka tak mahu faham. Ya, kaum lain tak mahu faham dan masalah ini menjadi-jadi dari dulu. Dan itu telah menerap masuk ke dalam politik, di mana ini digunakan sebagai alasan bahawa mereka perlu menjatuhkan parti ini kerana parti ini terlalu contohnya parti UMNO terlalu memberi keutamaan kepada orang Melayu, ketuanan Melayu dan sebagainya. So ini menjerat masuk ke dalam politik dan menjadi sebahagian daripada ideologi halus parti-parti tertentu, bahawasanya kita perlu jatuhkan UMNO sebab benda ni, kita perlu jatuhkan UMNO atau PAS sebab benda tu, dan bila andai kata kita berkuasa, kita akan memastikan ketidakadilan ini dihentikan. Ya, jadi mereka sebenarnya tidak pernah menerima asas kepada nation building, iaitu pengorbanan setiap kaum untuk memastikan jurang perbezaan atau pemisahan sosioekonomi antara kaum dikurangkan atau dihapuskan. Mereka terus menuding jari dan berkata pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang terdahulu hanya mementingkan atau menekankan lebih kepada orang Melayu Islam, dan oleh itu mereka terlalu favoritism dan sebagainya, dan mereka perlu dikeluarkan supaya kita akan menimbulkan satu pasaran yang adil, peluang yang adil dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi saya faham ada pemimpin-pemimpin terdahulu ni dia memang ambil kesempatan untuk disebabkan dia tahu Melayu Islam perlu dibantu, jadi dia tidak mewujudkan satu plan jangka panjang yang efektif yang boleh secara beransur meningkatkan sosioekonomi Melayu Islam sebegitu rupa sehingga boleh sampai ke satu tahap mereka tidak perlu dibantu. Itu saya akui ada ramai pemimpin dulu-dulu yang telah gagal dari sudut itu. Tetapi belah sini pula yang menentang parti-parti Melayu Islam ni, dia kata kami akan masuk dan kami akan sama ratakan orang Melayu Islam yang masih belum bersedia untuk memasuki secara total pasaran-pasaran yang dimonopoli, pasaran tertentu yang dimonopoli oleh orang Cina ni. Ekonomi Melayu Islam akan terjejas teruk. Jadi ada sikap tidak mahu faham situasi sosioekonomi negara ini oleh puak-puak tertentu. Dan ada pemimpin-pemimpin daripada MCA, daripada DAP, daripada pelbagai parti yang telah gagal untuk mendidik orang-orang mereka untuk memahami asas nation building dan perlunya mekanisme
untuk mengurangkan jurang perpisahan antara sosioekonomi kaum-kaum lain. Okey, tak apa. Sekarang ni dalam situasi tidak ada usaha untuk menimbulkan kesedaran di antara kaum perlunya perkara ini dilakukan, kita ada situasi di mana kerajaan minoriti sudah bakal ditubuhkan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan kini disertai oleh gabungan yang mereka dulu tentang, iaitu Barisan Nasional. Mereka dulu kata mereka ni lah yang mengamalkan ketuanan Melayu, mereka ni lah yang mereka ni lah yang terlalu memberi bantuan kepada Melayu, tapi sekarang mereka sudah bersatu. Jadi saya melihatnya sebab ada positif sedikit. Sekarang ni adalah masa untuk pemimpin-pemimpin ni, oleh kerana yang dulu dituduh terlalu membantu Melayu dan yang dulu menuduh terlalu membantu Melayu sudah duduk di bawah satu bumbung, maka sekarang perlu cari jalan penyelesaian titik tengah. Dan sekarang ni mereka perlu bermuzakarah untuk mendidik sesama sendiri apakah sebenarnya intipati nation building, iaitu pengorbanan yang perlu daripada kaum-kaum tertentu untuk memastikan jurang perpisahan antara sosioekonomi semua kaum di negara ini dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali bagi menebus kegagalan Barisan Nasional sendiri. Okey, tetapi saya lihat tidak ada inisiatif itu dilakukan. Sebaliknya, pemimpin ni yang kata dia nak bawa pembaharuan sedang mengkambing hitamkan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Ya. Baik. Saya ada baca, dia kata Hadi berkata ini, Hadi berkata itu. Okey. Hadi melafazkan kata-kata yang bersifat menghina dan memfitnah Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi saya pergi selak semua ceramah-ceramah Hadi pada kempen pilihan raya, semua artikel-artikel terbitan Haraka dan sebagainya. Saya cari tak jumpa. Kemudian saya cari dari pihak yang menuduh Hadi pun tak ada ditunjukkan bukti inilah yang Hadi kata dan sebagainya. So, apa pun kalau pemimpin-pemimpin ni masih nak tuding cari perkara yang remeh untuk memperbesar-besarkannya, sedangkan kalau tidak ada tuduhan terhadap Hadi, ramai mengaku kepada saya mereka tidak akan tahu benda ni dilafazkan. Andai kata Hadi ada lafazkan perkara yang dikatakan itu, ya, ramai tidak tahu. Jadi yang membesar-besarkannya hingga satu negara sekarang diberitahu bahawa Hadi kata benda ni dan benda ni adalah menghina pakatan dan sebagainya. Contohnya Anwar ni ejen ini ke ejen itu ke, ya, adalah Pakatan Harapan. Kalau mereka tidak membesar-besarkannya, ianya tidak akan diketahui ramai. Dan saya cari pun saya tak jumpa. Jadi benda ni tidak akan membantu mengurangkan jurang sosioekonomi antara Melayu, Cina dan India, mahupun jurang perkauman antara Melayu, Cina dan India. Malah ketegangan-ketegangan yang masih ada di antara kaum-kaum ini yang memang dah wujud dari dulu lagi mampu diperbesarkan. Jadi saya lihat tindak tanduk PH ni, andai biar betul ke apa yang mereka kata atau tak betul ke, tetapi cara ianya dilakukan sebenarnya ada risiko memperbesarkan lagi jurang perkauman. Jadi adakah ini Malaysia baru yang dibawa oleh PH? Ya, sepatutnya peluang ini digunakan untuk menebus kegagalan-kegagalan yang lepas dengan menitik beratkan cara untuk mengurangkan jurang perkauman dan jurang sosioekonomi antara kaum. Peluang inilah yang harus digunakan oleh PH untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka serius bila berkata ada kebebasan untuk bersuara, ada kebebasan untuk memberi pendapat, dan seandainya ada pendapat yang berbeza, okey, biarpun ada tuduhan Anwar ejen ini ke ejen itu ke, tapi kita santuni kegelisahan rakyat dengan tindak tanduk yang bersifat kepimpinan melalui teladan untuk membuktikan bahawa kita sebenarnya mungkin orang dah salah faham. Sebab setiap kaum di negara ini, kalau andai kata ada pun salah faham, ianya bukan sebenarnya masalah
ataupun kesalahan pemimpin-pemimpinnya. Ianya adalah daripada kegagalan-kegagalan terdahulu. Jadi PH harus bersifat mendidik. PH harus bersifat terbuka. PH harus sifat penyayang. PH harus bersifat pemaaf. Tetapi apa yang dilakukan sedang membawa risiko memperbesarkan lagi, mengeruhkan lagi keadaan. Jadi saya persoal niat hendak mengkambing hitamkan Hadi Awang. Okay. Saya persoalkan niat sebab selepas PRU 14, saya juga duduk di bawah zaman jahiliah, dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin tertentu UMNO yang sentiasa memberi maklumat yang silap dan sentiasa menimbulkan isu-isu sensitif untuk menentang DAP. Ya, saya pun terlibat. Tetapi anda tak lihat saya berbuat demikian hari ini sebab saya faham isu sebenar dan saya dapat melihat the bigger picture, gambaran yang besar. Saya faham bahawa ini bukan caranya kita menimbulkan, kita mencetuskan isu-isu ala perkauman, isu-isu yang bersifat nak mengkambing hitamkan orang lain untuk mendapatkan mileage. Okey. So saya sekarang memberitahu PH, anda jangan teruskan benda ni kerana anda sedang membesarkan lagi jurang perpisahan antara kaum. Saya nak maklumkan bahawa PH dan Barisan Nasional bertanggungjawab secara langsung untuk memperbesarkan lagi jurang perkauman di negara ini menerusi PRU 15. Mengapa saya kata demikian? Sebabnya sebelum PRU 15, PH kata dia tidak akan kerjasama dengan kleptokrat, perlu tolak kleptokrat, dan benda ni dilafazkan oleh Lim Kit Siang, benda ni dilafazkan oleh Anwar beberapa hari sebelum pilihan raya. Tetapi sebaik selepas pilihan raya, mereka bersalam-salaman dengan kleptokrat, mereka berpeluk-pelukan dengan kleptokrat dan tidur sebantal dengan kleptokrat. Jadi penyokong PH yang hanya 35% dan 11% daripada hanya 11% orang Melayu Islam sokong PH, saya kira hampir 30% sudah bengang. Walaupun 70% teruja Anwar jadi PM, tapi saya dapat berita 30% dah bengang. Manakala itu UMNO pula menipu penyokong-penyokong dia. UMNO yang dah sedia teruk ni hanya dapat 26 kerusi. Dia menipu penyokong dia. Kalau dulu kata no DAP, no Anwar, sebaik selepas pilihan raya, Zahid mengaku no Anwar, no DAP hanya strategi. Dan mereka terus berpeluk-pelukan, mereka terus bersalam-salaman dan tidur sebantal dengan PH. Maka penyokong Melayu Islam yang menyokong UMNO ni, saya kira hampir semuanya sudah bengang. Jadi bila anda lihat, kalau sebahagian daripada 11% Melayu Islam yang menyokong PH bengang dengan PH, dan hampir seluruh masyarakat Melayu Islam yang menyokong UMNO bengang dengan UMNO, dan kita lihat apa yang berlaku. Ada jurang pemisahan yang lebih besar, terbesar dalam sejarah, tak pernah wujud sebelum ini, di mana China dan India duduk dengan PH dan Barisan Nasional dan Melayu Islam duduk dengan pembangkang. Ya. Jadi ini dari pilihan raya pun sudah diwujudkan satu jurang pemisahan yang besar yang tidak pernah dilihat sepertinya sebelum ini. Jadi masalah perkauman sudah menjadi lebih besar di negara ni, dan ditambah pula nak kambing hitamkan Hadi. Betul ke tak betul apa yang Hadi kata, PH, your approach is wrong. Don't turn Hadi into the bogeyman. Okay? Ini kesilapan yang saya pernah lakukan selepas PRU 14. Kerana terpengaruh dengan UMNO, saya cuba turn DAP into the bogeyman. Sekarang saya sedar, tapi masa tu saya fikir apa yang saya lakukan betul. Hari ini ada tak anda dengar saya kata DAP macam ni, DAP macam tu? Tak ada. So don't turn Hadi Awang into the bogeyman. Sebab kalau ada seorang pemimpin Melayu Islam dalam keadaan anda yang telah menyebabkan berlaku jurang perkauman yang besar ni, dan anda tidak mengambil langkah untuk memperbetulkannya, sebaliknya tindak tanduk anda boleh membesarkan lagi jurang perkauman, maka saya sebagai Melayu Islam, saya akan bermati-matian mempertahankan Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Saya tidak ingin melihat saudara seagama saya menjadi mangsa satu
penindasan. Ya. Setiap kaum ada hak untuk bersatu. Setiap kaum. Okey. Jadi masyarakat Melayu Islam sekarang ni semua duduk di satu belah. Ada satu kebaikan yang telah terjadi, iaitu peluang penyatuan sudah terbuka. Dan saya kira orang Melayu Islam dahagakan penyatuan, sudah muak dengan apa yang berlaku. Dan saya jangka dalam tempoh antara 6 hingga 8 bulan, sesuatu penyatuan besar Melayu Islam secara rasmi akan berlaku di negara ini yang tidak pernah dilihat dalam sejarah. Jadi sementara PH dan BN ada masa fokus kepada kepimpinan menerusi teladan, ya, tunjukkan kepada rakyat, ya, bahawa anda sebagai pemimpin sanggup meraihkan perbezaan pendapat dan akan berusaha untuk mengecilkan jurang perkauman yang wujud di negara ni, supaya rakyat yakin inilah satu kepimpinan baru yang benar-benar menjiwai semangat nation building dan bukannya seperti pemimpin terdahulu yang gagal. Pada masa yang sama, ingin saya beritahu kepada Datuk Seri Hadi Awang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pemimpin-pemimpin UMNO tertentu yang waras, ya, seperti Tan Sri Anwar Musa, ya, Hishamuddin Hussein. Saya ingin memberitahu bahawa bila sampai masanya, Melayu Islam ada hak untuk bersatu dan saya akan bersama anda. Sebabnya, sekiranya mana-mana pemimpin atau individu yang menyokong usaha ini, yang asalnya dicetuskan oleh PAS dengan UMNO, ya, sekiranya mana-mana menyokong usaha ini rasa tertekan sebab orang pandang semacam dan sebagainya, maka semestinya anda sudah ada dalam kepompong Islamofobia. Sebab kalau tak ada Islamofobia, anda tidak perlu takut untuk beritahu bahawa kami boleh bersatu, kami perlu bersatu seperti mana kaum lain bersatu. Nah, ingat, saya tak tuduh DAP apa-apa. Saya tak tuduh PKR apa-apa. Jadi PKR dengan DAP dengan BN ni jangan pula tuduh orang lain. Sebaliknya, tunjukkan bahawa anda bertekad untuk mengurangkan jurang perkauman dan bukannya dengan menggunakan kekerasan. Sebaliknya, santunilah, raikanlah perbezaan pendapat dan lakukanlah menerusi kepimpinan yang berteladan untuk sesuatu untuk mengurangkan jurang perkauman di negara ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan difahami. Jika tidak difahami, tidak mengapa, ya. Dan seperkara lagi, ya, saya nak beritahu bahawa sudah menjadi kewajipan umat Islam untuk mempertahankan hak bersatu untuk menjurus kepada penyatuan ummah. Ya, ini adalah hak, ini adalah perkara yang diperlukan. Ini bukannya satu permintaan secara politik. Ini adalah satu permintaan, satu tuntutan, satu benda yang perlu. Sebab kita hidup berkomuniti dan kita harus tidak bermusuhan antara satu sama lain. Ya. So, itu sahaja mesej saya. Dan saya harap PH dan BN dapat memimpin melalui teladan sementara masih boleh, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.